Mereka buat kajian. Bunga. Di Azerbaijan, mereka buat kajian. Mereka letak kamera statik, ambil gambar bunga tu. Bunga tu berkembang setiap kali azan. Masya Allah, tuan-tuan. Mereka tak, orang putih dia memang boleh buat. Orang putih, orang lain daripada orang Melayu lah. Kan, mudah cakap kat aku tu lah. Lain daripada orang Melayu lah. Orang Melayu dia kira tak buat yang tu semua. Orang buat boleh tak tengok. Yang kata orang Melayu ni, dia tak buat satu pasal. Orang buat boleh tak tengok. Dia tak tengok tak apa. Orang habak tak percaya pula. Yang kata orang Melayu ni, Allahu Akbar. Kan? Jadi cerita bunga di Azerbaijan. Dia letak kamera statik, ambil gambar bunga tu. Masya Allah, tuan-tuan. Orang putih kata God is great. Dia kata Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Azan ni pada azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 kali azan, 5 kali bunga tu buka. Dia kembang. Dia ambil gambar. And finally, akhirnya, dia kata Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Benda-benda macam ini yang Tuhan kata apa? Fanzuru, maka hendaklah kamu tengok benda ni. Barulah kamu meyakini kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. No? Dalam ayat ni Tuhan kata fasiru fil ardi, berjalan di atas muka bumi. Fanzuru, pi tengok kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat yang menimpa golongan yang dulu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalan olehmu wahai segala kafir Mekah, pilah ke mana-mana bumi. Kamu lihat tempat-tempat yang disebutkan itu, betapa jadi kesudahan segala orang yang dusta Allah, dusta Nabi daripada kebinasaan. Firman Allah, in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil. Jika engkau wahai Muhammad loba dan tamak atas hidayah mereka itu kepada agama Islam, maka ketahuilah Allah Ta'ala tiada hidayah ia akan mereka yang sesat. Nabi, tu saya kata kita, Nabi sendiri dia loba, dia tamak, dia nak kalau boleh semua orang hak dengar cakap dia beriman. Kan? Ustaz pun samalah, pergi masjid mengajar, mai 13 orang. Sudahlah 13, duduk balik tiang. Lagu duduk main tembak lagu tu dengan Ustaz. Bila Ustaz tunduk tengok kitab, mereka jengui kepala kat balik tiang tu tengok Ustaz. Bila Ustaz tu angkat pula, ya tuan-tuan, dia pun menyerok balik tiang. Dia main lagu tu. Jadi, kalau alang-alang tak sabang kan, dia tak bungkus buang masjid ni, karut perempuan ni. 12 orang, 13 orang duduk main. Kita tanya Ustaz mengajar berapa lama dah ni? Saya masuk ni 16 tahun. 16 tahun 13 orang. Dia kata ini Nabi Nuh pun takut ni kalau dengar ni. Kan? Jadi nak ceritanya apa? Siapa pun kalau boleh dia nak kalam dia tu membawa perubahan kepada orang. Dalam konteks, dalam skop yang lebih kecil, kita mak, kita bapa, kita nak anak kita dengar cakap kita. Kita nak dia dengar cakap kita. Tapi walaupun itu yang kita tamakkan, itu yang kita lobakan, itu yang kita nak, tapi kadang-kadang bukan yang kita nak tu Tuhan bagi. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Jadi dia mai cerita dekat kita ni nak abang Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri dia kalau boleh pak penakan dia tu dia mau Islam lah. Kalau boleh lah pak penakan dia tu. Siapa dia? Abu Talib ni. Kalau boleh hak ni kok mana pun nak Islam. Kalau tidak, dia tak duduk di tepi Abu Talib ni. Dia tak duduk, dia tak kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pasal apa tu yang dia buat tu? Pasal tamaknya dia. Nak kepada Abu Talib, satu orang yang berjasa dekat dia, sekurang-kurangnya di hari akhirat esok, dia boleh jadi lawyer Abu Talib di depan Allah. Beritahu dekat Tuhan, ya Allah, betul dia tak mau beriman dengan aku. Tapi dekat nak mati, dia sebut la ilaha illallah. Aku jadi garantor. Nabi ini kalau boleh sampai last minute Nabi menyimpan satu harapan, pak penakan dia masuk Islam, tapi kehendak Allah mendahului segala-galanya. Tak dapat. Macam tu dengan kita hari ni. Kita nak 10 benda, Allah bagi dekat kita 9 dah cukup banyak, tapi kita nak 10 juga.
Kita nak 10 benda. Kita ada senarai, kita ada checklist. 10 benda ni aku mesti kena capai sebelum akhir tahun 2013. 2015 pun tak dapat lagi. Pasal apa? Pasal kehendak Tuhan mendahului segala-galanya. Jadi Allah mendidik kita. Allah dia tarbiyah kita. Dia nak suruh kita ni ada kesabaran yang tinggi. Hak dia bagi, kita bersyukur pada dia. Hak dia tak bagi, kita anggaplah ada kebaikan yang kita tak tahu. Allah tahu apa kebaikan itu. Nabi SAW tamak benda ni. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Jika engkau wahai Muhammad tamak loba atas hidayah mereka kepada Islam, maka ketahuilah Allah Ta'ala tidak hidayah ia akan mereka yang sesat. Maknanya orang yang Allah Ta'ala beri sesat, tiada kuasa engkau hidayahnya. Itu dia. Allah dah kata dah dia ni sesat. Allah tidak buat zalim. Ini kita kena faham elok-elok. Allah bukan kata tulis dah dia ni kafir dah. Allah dengan ilmu yang ada pada Allah, Allah tahu dah dia ni akan kafir. Tapi nak boleh ke jadi kafir tu, manusia pilih. Manusia diberi ikhtiar untuk memilih jalan mana dia mau. Tapi apa hak dia nak pilih tu Tuhan tahu dah. Itu maksud dia. Bukan dia dijadikan untuk kafir. Itu zalim. Allah tidak jadikan dia untuk kafir. Allah jadikan dia sebagai manusia. Allah bagi kepada dia hak untuk memilih. Allah datangkan kepada di depan mata dia petunjuk dan hidayah. Dia pilih untuk tak mau petunjuk dan hidayah. Dia pilih untuk bantah. Apa hak dia pilih itu Tuhan tahu dah. Maka dia ditentukan sebagai, Quran kata, wa haqqat alaihimud dalalah. Maka kekallah ke atas mereka itu kesesatan. Baik. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka itu pertolongan, iaitu nak melepaskan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dah kata masuk neraka, tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong kalau kita tercampak ke neraka. Allah dan juga syafaat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh mengeluarkan kita daripada api neraka Tuhan. Nak boleh kedapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita atas dunia kena betul-betul ada sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas ni insya-Allah kita masuk wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut.